Okey. YB, berkenaan dengan aplikasi MyJPJ, banyak rumutan tak boleh akses dan juga susah untuk menggunakannya dan juga mendaftarkannya. So, pandangan YB? Ya, memang hari pertama kita memang dah expect akan menjadi sedikit masalah sebab konon apabila pengumuman itu buat hari pertamanya sudah tentu ramai orang yang ingin memasuki aplikasi tersebut dan untuk mendaftarkan akaun mereka. Memang hari pertama, hari kedua memang dia ada sedikit masalah teknikal. Tetapi setakat yang saya dapat laporan pagi tadi, dia sudah stabilize. Dan sejak hari pertama saya umumkan, sekarang ini dah hampir 2.5 juta pengguna telah mendaftarkan ID mereka. Jadi setakat ini sudah 2.5 juta sudah mendapat lesen ataupun cukai jalan mereka secara digital. Jadi ini memang sesuatu yang mengambil masa. Memang kita dah expect lah akan ada masalah. Kita cuba selesaikan sebab hari pertama memang expect. Ada satu ketika pada 10 hari bulan Februari, pada satu saat ada 500,000 orang, lebih 500,000 orang nak mendaftar pada masa yang sama. Jadi sudah tentu dia akan ada sedikit kelambatan. Tapi kita dah rectify dan kita cuba perbaiki dan setakat ini sistem itu dah stabilize. Jadi macam warga emas yang sampai internet rendah kat kampung tu masih lagi dibolehkan lagi untuk Ya, saya dah jawab 3 kali dah. Itu optional, tak wajib untuk mana-mana pengguna, mana-mana pemandu, mana-mana pemilik kenderaan. Ia bukannya wajib, mereka masih boleh menggunakan stiker itu. Jadi kepada warga emas jangan bimbang, tapi jangan ingat warga emas ni tak pakai internet. Ayah saya 85 tahun pun tiap-tiap hari ada smartphone, dia juga menggunakan smartphone beliau. Jadi kita jangan, bagi orang muda jangan buat conclusion bahawa warga tua tak suka guna digital. Ramai juga warga emas yang suka menggunakan pendigitalan. Tetapi seperti yang kita tahu, kita ada kekangan di kawasan-kawasan pendalaman, di khususnya di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri pun tahu bahawa di Sabah dan Sarawak memang ada kekangan. Kita memang memberikan flexibility. Jadi tak wajib. Dia kalau nak pelekat itu boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, kita akan benarkan, tak ada masalah. Bukannya soal lepas pendigitalan kita terus tidak keluarkan lagi stiker. Tak, stiker masih dikeluarkan. Cuma kalau stiker perlu dikeluarkan, mereka perlu pergi ke pejabat JBJ ataupun melalui penghantaran oleh e-khidmat dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang diberikan pilihan. Jadi apa yang kita laksanakan dalam Kementerian Pengangkutan ini bukannya nak menyusahkan mana-mana pihak. Ia satu pilihan, satu transformasi ke arah pendigitalan. Dalam proses pendigitalan ini, kita tak akan buat terburu-buru. Kita tak akan buat secara paksaan. Ini sesuatu yang akan mengambil masa. Tetapi bayangkan dalam tempoh 4 hari saja 2.5 juta orang telah download aplikasi tersebut. Kalau dikatakan ini tidak mendapat sambutan baik, saya tak tahu apa yang dikatakan sebagai mendapat sambutan. 2.5 million people downloaded that apps and have their ID numbers within a span of 4 days. Ada kebimbangan bahawa kalau mana-mana pihak dapat nombor IC seseorang itu, dia boleh mendaftarkan akaun itu. Jadi itu memang satu pandangan yang amat bernas, yang konstruktif yang kita terima. Dan pagi tadi saya telah meluluskan cadangan daripada pihak JPJ untuk menambah satu lagi features dalam pendaftaran. Iaitu dalam pendaftaran itu, dia mesti juga masukkan angka unik, kod angka unik yang tertera dalam lesen memandu kita. Setiap orang punya lesen memandu ada satu nombor unik di belakang lesen mereka. Jadi semasa pendaftaran itu, dia mesti ada nombor ini, baru dia boleh daftar akaun dia. Jadi ini untuk memastikan bahawa bukannya mana-mana pihak boleh menggunakan nombor kad pengenalan dan daftar akaun itu sewenang-wenangnya. Jadi setiap orang dia hanya ada satu nombor unik, iaitu tertera dalam lesen memandu mereka. Untuk mereka yang belum lagi memiliki lesen memandu, mereka terpaksa mesti daftar di kaunter JPJ buat kali pertama. Okay, ini sebagai satu safety features baru untuk menambah baik apa yang telah pun dilancarkan. Kalau yang sudah mendaftar tak perlu. Sebab yang mendaftar itu dia adalah akaun unik. Dia sudah daftar, orang lain tak akan dapat daftar. Dia tak boleh menggunakan nombor kad pengenalan yang sama untuk daftar kali kedua. Itu sebabnya ada ramai kata mengapa orang lain pakai, dia tak boleh, dia punya akaun sudah daftar. Sebenarnya mereka mungkin lupa dia pernah daftar dengan MySikap ataupun dengan JPJ EBIT. Kalau dia sudah pernah daftar, dia akaun tu sudah ada. Jadi dia tak boleh lagi daftar kali kedua. Jadi semua akaun MyJPJ ini adalah unik.
dia tak boleh daftar menggunakan nombor kad pengenalan yang sama untuk kali kedua. Jadi saya faham ada pandangan kata, kalau mana tahu sekarang ini nombor kad pengenalan senang saja didapati. Kalau kita tengok mana-mana ada kad pengenalan punya salinan, kita boleh ambil itu, daftar akaun itu. Memang kita menerima baik cadangan untuk penambahbaikan, dan itu sebabnya pagi tadi kita telah pun memutuskan serta-merta kita akan menambah satu features, iaitu satu lagi nombor yang perlu dimasukkan untuk mendaftarkan akaun MyJPJ ini, iaitu akaun yang tertera, nombor yang tertera di belakang lesen memandu. Itu adalah satu nombor unik. You look at the reactions, of course we expected. Not every people will support this move because there are people who live in the rural areas who probably have problems in terms of internet connection. We fully understood that, especially for places like even in Sarawak, my deputy minister in Limbang, Crossing international border. yeah, and near Indonesian borders, sometimes internet is a problem. So we do not force people to go fully digitized. So we are giving this as an option. So in terms of this physical card of license and also road tax, we will take it a step-by-step approach. We see I mean we will review after 6 months, 12 months to see whether or not the take-up rate has reached a comfortable level before we make a final decision to go fully digital.